Baiklah, seperti yang kami janjikan kepada anda, kita kembali semula sebenarnya ke ruang bicara ini dan kita akan membincangkan satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan juga menarik sebenarnya, dan dua tetamu sudah pun bersiap sedia untuk bercakap tentang topik ini. Baiklah, topik yang kedua yang kita pilih hari ini ialah UPSI Rescue Team Pemangkin Nilai Kesukarelawanan, dan kita ada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Khalid Salimin yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hai Ehwal Pelajar dan Alumni merangkap penasihat Rescue Team UPSI. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali bersama dengan kami, Prof? Pertama kali bersama-sama bernama pada kali ini. Okey, selalunya yang pertama bukan terakhir. InsyaAllah. Okey, kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu, Encik Muhammad Hairi Abu Hassan yang merupakan Rescue Team UPSI. Jadi Tuan Muhammad, saya panggil apa? Hairi? Hairi, ya. Jadi Hairi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baru selesai operasi? Ya, baru balik pagi tadi daripada Temeloh. Jadi kami ada misi pasca banjir di sana. Dan juga membawa barang bantuan. Alhamdulillah. Keadaan di Temeloh macam mana? Masih lagi dalam keadaan yang hujan. Hujan di sana. Dari pagi sampai ke malam lah. Sepanjang kami tim ada 2 hari di sana. Jadi memang hujan. Jadi ada tempat yang sedang dinaiki air. Itulah kita mengharapkan sesuatu yang baik sebenarnya kepada bangsa-bangsa banjir di mana saja mereka berada, baik di Pahang, di Johor, Melaka dan sebagainya. Baik, barangkali menariklah kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada Prof lah sendiri tentang penubuhan UPSI Rescue Team ini, tentang kenapa UPSI merasakan bahawa mereka juga perlu mewujudkan satu rescue team ini. Terima kasih Tuan Syarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya penubuhan Rescue Team UPSI ini ditubuhkan sejak 1998 lagi, Tuan. Waktu itu saya sebagai pelajar sarjana muda di Fakulti Sains Sukan waktu itu. Saya pun alumni UPSI. Jadi saya pun di Fakulti Sains Sukan, kita ada kursus whitewater rafting, kayak arus deras, tahun 98. Waktu itulah diperkenalkan bila kita nak melakukan aktiviti arus deras, mesti ada tim penyelamat. Bila kita turun ke jeram-jeram tu, mesti ada tim penyelamat yang akan tunggu bila kayak turun. Jika apa berlaku kecemasan, kemalangan, rescue team inilah yang akan bergerak untuk membantu pelajar-pelajar kita lah. Saya lah waktu tu yang turun berkayak. Okey, jadi dari situ pensyarah kami waktu itu Dr. Prof. Madya Dr. Sani Madun, dekan waktu itu Profesor Dr. Ahmad Hashim. Dia adalah pelopor penggerak Fakulti Sains Sukan di UPSI. Dari situ kami telah dilatih untuk memberikan apa juga bentuk bantuan jika berlaku kecemasan. Dan di situlah selepas dari itu kita semakin mantap, dan sahabat saya waktu itu Encik Mak Amin, dan sekarang beliau adalah Profesor Datuk Dr. Mak Amin Maktaf. Dia adalah Naib Chancellor UPSI. Jadi dia inilah yang dijadikan sebagai penyelaras Rescue Team UPSI. Dan kebetulan waktu itu banjir di Kota Tinggi, dan itulah misi yang pertama untuk kita menggerakkan Rescue Team UPSI ini untuk membantu menyelamat waktu itu. Menyelamat masa-masa banjir di Kota Tinggi tahun 2007. Dan itulah turning point penggeraknya. Puncanya Rescue Team UPSI tertubuh di UPSI, iaitu membantu menyelamat. Sebab kita memang dah ada basic menyelamat semasa dalam kursus sarjana lagi, sarjana muda. Jadi kita kembangkan untuk membantu komuniti pula, memberi khidmat kepada komuniti. Jadi ilmu yang kita dapat, kita curahkan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat Malaysia. Okey, setakat ini Hairi, berapa ramai ahli-ahli yang terlibat dalam UPSI Rescue Team ini? Okey, setakat ini kami dari kalangan staf adalah di kalangan pemandu-pemandu sendiri. Yang bersama-sama turun membantu dalam misi. Selain daripada tugas memandu, kami juga menjadi sukarelawan di lapangan. Ada kepakaran masing-masing. Kami ada 9 orang pemandu. Jadi setiap misi memang kami akan turunlah. Jadi setiap orang memang ada part-part dia. Macam Hairi, apa peranan Macam saya sendiri akan mengetuai bahagian macam pembersihan,
dan menyelamat. Saya masa banjir baru ni di Taman Sri Muda, saya turun banjir pada ketika itu, pada 19 hari bulan tu. Tim UPSI bergerak untuk menyelamatkan. Bila berlaku apa yang berlaku sekarang inilah, jadi tentang pergerakan yang dilakukan oleh rescue team UPSI sendiri, apakah Prof melihat bahawa ianya telah berjaya sebenarnya memenuhi kehendak mangsa-mangsa banjir dan sebagainya? Sebenarnya Tuan, jika kita melihat kesukarelawan, elemen kesukarelawan, UPSI sebagai universiti pendidikan di Malaysia, kita membawa legasi. Tahun ini kita menyambut 100 tahun penubuhan UPSI dari SITC, MPSI, IPSI dan UPSI. Jadi UPSI adalah peneraju pendidikan di Malaysia. Jadi dengan adanya rescue team UPSI ini, kita nak menerapkan nilai-nilai kesukarelawan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi untuk biasanya bila ada misi-misi tertentu, tim survey kita akan pergi ke lapangan dulu, ataupun kita menghubungi person in charge di daerah untuk kita mendapatkan maklumat lokasi mana yang kita akan pergi untuk misi membantu. Dan misi ni biasanya di UPSI kita ada 4. Yang pertama misi menyelamat. Macam 19 hari bulan malam tu, kita pergi atas kapasiti menyelamat. Kita menyelamat mangsa-mangsa di Taman Sri Muda, keluar ke kawasan yang lebih selamat lah. Kemudian yang kedua, kita misi membersih. Misi pembersihan tu pasca banjir. Pasca banjir, jika ada keperluan, kita akan pergi ke lokasi untuk membersihkan rumah-rumah yang terkesan akibat banjir. Dan yang ketiga, kita ada misi teknikal. Misi teknikal selepas daripada pasca banjir, apa yang kita lakukan, kita akan dapatkan dana-dana dari NGO, sumbangan-sumbangan perdema. Kalau di UPSI kita ada tabung UPSI Prihatin untuk kita membantu mangsa-mangsa untuk mereka rumah mereka. Kita bersama tim-tim sukarelawan, bersama gotong royong, bersama masyarakat untuk membaiki rumah yang terkesan akibat banjir. Biasanya juga kita ada yang keempat, kita ada support crew psikologis. Dan ini biasanya kita akan letakkan di pusat pemindahan sementara. Di mana kan kanak-kanak dia terkesan emosinya, stres, ada yang ibu bapa penjaga yang, jadi tim psikologis kita akan ke pusat pemindahan untuk memberikan khidmat bantuan dari segi aspek psikologi. Bila you sebut tentang sukarelawan yang terlibat dalam rescue team UPSI ini, apakah mereka hanyalah kaki tangan ataupun pelajar-pelajar dan kaki tangan UPSI semata-mata, ataupun ada juga orang-orang luar sebenarnya? Uniknya di UPSI kita lain sedikit. Di UPSI untuk rescue team UPSI kita terdiri daripada kalangan pensyarah, staf macam Cik Harry ni pilot, pemandu. Pemandu juga memberikan komitmen bersama. Dia merupakan tulang belakang kita lah, sebab dia akan bawa aset kita pergi ke lokasi. Dia akan jadi sukarelawan, dia juga teknikal. Kalau mesin rosak apa semua, dia multitasking. Yang kedua, pelajar-pelajar lah. Dan yang keempat, kita ada alumni yang berada di lokasi untuk membantu kita. Jadi bila kita pergi ke mana-mana lokasi pembersihan, kita akan kontak alumni kita untuk membantu kita dalam misi penyelamat. Dia ada high technical sikit, tapi pembersihan mereka akan bantu. Jadi dalam ni kita menyeluruh lah. Kita ada alumni, ada pensyarah, ada pelajar, dan ada juga staf yang terlibat. Baik, Hairi, kita tahulah apa yang berlaku, banjir besar yang mungkin tidak dijangkakan. Tetapi saya nak dapatkan secara ikhlasnya pengalaman Hairi sendirilah dalam rescue team UPSI kali ini. Apakah peristiwa yang mungkin tak akan dapat anda lupakan? Sebenarnya saya mula terlibat dengan rescue team UPSI ini adalah pada 2014. Di mana pada ketika itu adalah banjir besar di Kelantan yang dikenali sebagai Bah Kuning. Sewaktu itu kami punya penyelaras adalah arwah Prof Suhaili Yusri yang merupakan dekan dulu di FSK. Dialah yang menyelaras kami di sana. Jadi kami terlibat dengan misi-misi pemindahan di Hospital Kuala Krai. Dan seterusnya misi di Sri Muda ini, apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah misi kami dengan kekuatan lebih 10 staf, dibantu dengan 10 pelajar.
dan juga 2 orang daripada sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam di daerah Mualim. Dan kami diketuai pada malam itu, kami diketuai oleh saudara Dr. Omar dan dibantu dengan seorang alumni kami, merupakan bekas pencara usi juga dulu dan sekarang bertugas di MSU, iaitu Encik Izzat Gozalan. Dan sepanjang misi kami pada malam itu, kami telah berjaya menghantar makanan dan minuman kepada premis-premis yang terputus bekalan makanan. Dan apa yang dimaklumkan kepada tim pada malam itu, ada yang tidak dapat makan hampir 2 hari. Dan di samping itu, kami juga diminta oleh pasukan polis dan bomba untuk membawa mayat keluar ke tempat yang selamat dan membantu beberapa keluarga untuk dibawa ke tempat yang selamat. Kalau kita lihat apa ni Prof, sumbangan yang diberikan oleh rescue team lah, boleh dikatakan banyak sebenarnya para sukarelawan yang ingin membantu sebenarnya, tetapi timbul juga masalah ketika itu sebenarnya, dibangkitkan tentang isu koordinasi di antara agensi-agensi yang terlibat. Jadi apakah daripada apa yang berlaku, apa yang dilihat, apa yang dikaji, apakah Prof merasakan bahawa mungkin kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana-bencana seperti ini seharusnya lah sentiasa bersedia walaupun tidak ada apa yang berlaku, keadaan semua tenteram dan sebagainya? Betul tuan, sebenarnya sebelum banjir pada 18 hari bulan 18 hari bulan tu kan, pada hari Jumaat tu kita memang dah alert dah. Dan saya telah mengarahkan, kalau di UPSI kita ada Pusat Transformasi Community University, UCTC. Memang saya dulu pengarah di situ. Sekarang saya TNC HEPA di UPSI. Jadi kita memang dah alert, dah ready. Saya dah minta tim saya ready untuk kerja-kerja penyelamat. Jadi tim memang dah ready. Jadi bila kebetulan malam 18 tu saya pun ada di Shah Alam, kita pun tersangkut juga banjir, ada bengkel kat situ. Tapi 19 pagi tu saya dah bergerak keluar Shah Alam balik ke Tanya Malim. Saya gerakkan tim rescue saya. Dalam petang pukul 3 tu kita gerak semula ke Seri Muda untuk membantu proses pemindahan. Jadi sebenarnya memang kita tengok dalam berita memang dah ada alert dah tentang banjir yang akan berlaku. Jadi kena ready. Jadi kita sebagai rescue team mesti kita memang dah dapat maklumat awal. Jadi kita memang dah ready. Dan malam itu kita gerakkan aset kita lah. Kita bawa lori 18 tan, kita bawa 2 dinghy, kita bawa kayak untuk di 2 lokasi, di Padang Jawa dan Taman Seri Muda. Makna sebenarnya macam tuan kata tu, kesediaan kita sendiri lah. Macam kita macam saya penasihat rescue team, kita memang dah alert, kita dah ready kan supaya tim kita alatan semua dah ready, dah panas, minyak dah ada, kita dah jadi tak ada alat yang rosak. Jadi kita memang dah sentiasa bersedia untuk menghadapi apa-apa juga kemungkinan. Memang kita dah biasa tuan, kita dah 2007 lagi bulan 11, 12 memang get ready. Dan satu bagusnya di UPSI kita ada pre-love shop. Pre-love shop ini kita mengumpulkan baju-baju. Pensyarah-pensyarah usi staf akan hantar ke pre-love shop ini, dia bawa pusat kaunseling. Dia akan susun aturkan baju-baju ini mengikut saiz. Kalau pakaian budak, pakaian lelaki dewasa, pakaian perempuan, kanak-kanak apa semua, kita akan letakkan dekat kotak. Bila ada je pusat pemindahan, kita akan letakkan ikut saiz. Jadi tak adalah berlaku longgokan letak. Jadi masa ambil sampai jadi macam satu pembaziran. Betul. Jadi kita memang dah siap siaga tu, memang kita dah ready lah. Bulan 12 memang kita dah dari ready. segi dana seperti apa yang Prof sebut tadi, apakah Prof berpuas hati dengan sumbangan yang diberikan oleh pelbagai pihak, ataupun sebenarnya rescue team UPSI ini masih sebenarnya ingin mendapat sumbangan yang mungkin jauh lebih besar daripada apa yang didapati ketika ini? Betul. Sebenarnya kalau kita menyebut tentang dana, di UPSI kita ada tubuhkan dana sejak 2018 lagi, dikenali sebagai tabung UPSI Prihatin, di mana staf-staf UPSI akan buat potongan setiap bulan untuk bantuan kecemasan. Contohnya macam staf kena COVID, kemalangan, kematian, macam khairat lah. Memang kita ada tabung. Tabung ini bukan untuk staf sahaja, dan kita untuk komuniti macam banjir ni memang diperuntukkan. Jadi kita menggunakan sebab tu kita boleh bergerak awal. Kita dah ada dana duit tabung ni, once ready kita load lah 3-4 ribu.
okey, bila kita pergi ke lokasi kita dah ready. Jadi tapi pada waktu yang sama kita masih mewawarkan kepada syarikat-syarikat, NGO untuk memberikan sumbangan dalam bentuk kewangan. Sebab kalau dia akan bank in ke Bendahari UPSI, akan ada dapat resit, dan resit itu dapat pelepasan cukai. Jadi tak ada masalah jika sesiapa-siapa syarikat-syarikat individu, dan sepanjang dari 19 hari bulan sampailah 2 Januari kita dapat berjaya mengumpulkan dalam bentuk ringgit dan juga barangan lebih kurang 200,000 daripada agensi-agensi NGO yang memberikan sumbangan. Mereka percaya kepada Rescue Team UPSI untuk menyerahkan sumbangan kepada masa-masa banjir. Baik, sesuatu yang penting jugalah, juga nak berkongsi tentang pengalaman Hairi sendirilah yang banyak terlibat dalam rescue team ini. Semangat rakyat Malaysia itu sendiri sebenarnya Hairi adalah sesuatu yang harus kita puji sebenarnya, tanpa mengira bangsa, agama, kaum dan sebagainya. Tetapi bila berlaku saja bencana-bencana seperti banjir baru-baru ini, kita lihat bagaimana para sukarelawan daripada pelbagai golongan sebenarnya bersatu dalam usaha untuk membantu masa-masa banjir. Apakah itu sebenarnya sesuatu yang harus kita banggakan sebenarnya, Hairi? Terima kasih Tuan. Okey, memang sesuatu yang patut dan amat kita perlu banggakan lah, dengan semangat-semangat. Pada kejadian malam itu di Seri Muda pun kita dapat melihat pelbagai bangsa dan agama yang turut serta membantu. Pasal pada ketika itu memang tidak dijangka kawasan itu boleh menjadi sebegitu teruk. Jadi macam kami sini, tim Rescue UPSI sentiasa bersiap siaga. Macam Prof cakap tadi, memang sentiasa bersiap siaga. Pernah berlaku tak ahli-ahli daripada rescue team sendiri yang mungkin menghadapi kecederaan, kemalangan dan sebagainya dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa, bukan saja banjir, mungkin lain-lain musibah yang berlaku? Okey, setakat ini tiada sebarang kecederaan, alhamdulillah. Memang tiada kecederaan. Hanya luka-luka kecil, mungkin terpijak kaca, botol apa dan sebagainya tu adalah, tapi kecederaan yang besar tidak ada setakat ini, alhamdulillah. Okey, dari segi exposure, dari segi latihan juga Prof, apakah ianya diadakan kepada ahli-ahli ataupun para sukarelawan rescue team ini dari masa ke semasa, ataupun hanya akan diadakan mungkin setahun 2 kali 3 kali, atau macam mana bentuk latihan yang diberikan? Ya, betul. Biasanya kita akan memberikan latihan kepada sebab kita ada rescue team staff dan juga rescue team pelajar, siswa. Jadi yang melibatkan siswa tu dia lebih kepada pembersihan. Tapi yang staff ni memang kita berikan latihan. Sebenarnya kita ada MOU dengan NADMA. Jadi kita ada macam 2020 kita ada 2 siri lah bersama-sama untuk misi menyelamat lah. Ada khusus bersama NADMA, bersama JPA pada waktu itu untuk membimbing rescue team kita jika berlaku apa-apa kecemasan lah. Selain daripada pengetahuan sedia ada kita pesara, dan juga kita dapatkan juga sebab bila melibatkan agensi luar ni dia lebih luas dia punya pengalaman. Jadi dia memberikan input-input khusus-khusus ya. Okey, Hairi, setuju tak kalau saya lontarkan persoalan ini daripada pemerhatian dan pengalaman anda sendirilah? Setiap kali kita menghadapi musibah, tak kira lah banjir dan sebagainya, dikatakan bahawa aset yang kita ada ini tidak mencukupi sebenarnya, dan ini dirasai sebenarnya. Macam di Taman Seri Muda di Shah Alam itu pun itulah masalah sebenarnya, iaitu kita kekurangan aset seperti boot dan sebagainya. Jadi apakah anda setuju bahawa kerajaan perlu melihat isu ini secara serius sebenarnya? Ya, saya rasa kerajaan patut untuk melihat perkara ini, kerana di samping itu sebagai contoh di Seri Muda sendiri, penduduk di situ mungkin tidak menyangka keadaan sebegitu besar, jadi sebegitu besar. Jadi sebelum ini kita berbalik kepada banjir besar 2014 dulu, pengalaman yang ada dulu di Kelantan, dia orang menggunakan pelbagai apa adatan yang dia orang jumpa, dia orang buat menjadi rakit, petung, kutip batang paip sebagai rakit. Sebagai contoh, macam kami misi di Kelantan, di Latloh, Kampung Latloh, Kuala Kerai. Dan sepanjang operasi itu, alhamdulillah, kami dapat menubuhkan pula satu tim untuk dia orang, untuk kampung tu, yang dikenali sebagai Rescue Team Latloh, KRT. Kami dapat membawa tim dia orang untuk mempelajari teknik-teknik di UPSI.
pada 2015. Dan alhamdulillah tim dia orang pun datang ke Hulu Langat untuk misi pembersihan dan bersiap siaga, sentiasa bersiap siaga. Jadi apa soalan yang tuan cakapkan tadi, okey, memang patut kerajaan patut menyediakan aset. Timbul juga persoalan apa ni Hari sebelum saya dapatkan pandangan Prof lah. Mereka yang ditempatkan di pusat perpindahan sementara PPS tu sendiri pun dikatakan ada sedikit masalah dan sebagainya, terutamanya kepada mereka sukarelawan yang datang nak hantar makanan, pakaian dan sebagainya. Koordinasi itu juga tidak kuat dan itu menimbulkan suasana ataupun keadaan kelang kabut. Betul-betul itu berlaku sebenarnya. Pada di mana tempat-tempat yang kami masuki setakat ini, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar. Mungkin ada kes yang terpencil lah. Setakat tim rescue, tim OC masuk, alhamdulillah bekalan sampai. Selepas ini, apa yang dapat dipelajari daripada apa yang berlaku sebenarnya, Prof, dalam usaha untuk membentuk satu lagi ataupun satu rescue team yang benar-benar efisien, yang benar-benar cekap dan menepati sasaran? Sebenarnya tuan, kita di UPSI kita memang elemen kesukarelawan ini merupakan satu kriteria yang sangat penting kita terapkan kepada pelajar-pelajar UPSI. Kita nak roh pendidik itu ada. Sebab itulah kita bawa pelajar-pelajar kita ke lapangan sebagai ejen kesukarelawan, melihat jerih perih mangsa-mangsa, melihat keadaan rumah, supaya satu masa nanti roh guru ini kita berikan kepada mereka keinsafan, kesyukuran, kesedaran, komunikasi, perhubungan untuk pelajar-pelajar kita ini supaya menjadi cikgu yang benar-benar cikgu. Itu cikgu yang benar-benar cikgu. Cikgu yang benar-benar cikgu. Supaya dia menjiwai, dia merasai setiap denyut masyarakat. Bila dia mengajar itu sepenuh-penuhnya nilai guru itu ada. Sebab itulah kita macam living lab lah. Yang ini memang hands on. Pelajar-pelajar kita hands on pergi ke lapangan untuk merasai apa yang berlaku depan mata, supaya keinsafan itu, kesyukuran itu ada, supaya bila dia untuk berbakti di masyarakat nanti dah bersedia. Jadi itulah yang kita harapkan generasi yang akan datang ini, kita teruskan dengan elemen-elemen kesukarelawan yang dulu memang dalam adat bangsa kita memang ada. Dan elemen inilah yang kita nak terapkan. Sebab bila saya yakin dan percaya, bila mereka jadi cikgu yang benar-benar cikgu, bila dia mengajar nanti, dia akan bersungguh-sungguh untuk melahirkan generasi yang terdidik, generasi yang bersedia untuk masa akan datang. Itulah peranan kita sebagai Universiti Pendidikan. Kita nak membentuk masyarakat, kita kekuatan kita cikgu. Jadi melalui cikgu dia boleh mengubah masyarakat, sikap, peranan untuk anak bangsa kita. Bila Prof sebut tentang isu ini pun satu isu yang menarik sebenarnya, Prof. Kita bangga dengan apa yang dilakukan oleh UPSI dan kita bangga juga guru-guru yang dikeluarkan melalui UPSI. Tetapi apakah juga menjadi harapan Prof dan rakan-rakan di UPSI sebenarnya? Guru-guru inilah sebenarnya yang diharapkan akan menanam nilai-nilai kesukarelawanan kepada pelajar-pelajar mereka, dan kita harap semangat ini akan dikembangkan dan akhirnya pelajar-pelajar ini dengan senang hati akan menjadi ataupun menerapkan nilai-nilai kesukarelawanan dalam jiwa dan hati mereka. Ya, memang itulah harapan kita. Sebenarnya menjadi seorang cikgu itu bukan mudah. Dia ada sebab kita nak menjadikan macam asal dulu masyarakat memandang cikgu ini sebagai satu kejayaan yang sangat mulia. Betul. Dan mendapatkan kepercayaan ini yang makin lama makin terhakis. Mungkin disebabkan keadaan sekarang ni berbeza kehendak dia. Macam saya mengajar dulu mula-mula tahun 1993, masyarakat masih memandang mulia lagi tugas sebagai pendidik, sebagai seorang cikgu. Kalau kita ingat kalau kita kat kampung dulu, anak siapa kahwin, anak cikgu ni, anak cikgu ni panggil kenduri. Sampai ke liang lahat pun siapa yang meninggal, cikgu, dia tetap panggil cikgu walaupun dah berpencen. Inilah UPSI nak terapkan kepada pendidik-pendidik kita supaya membawa roh guru ini ke tempat yang
sewajarnya, semulia-mulianya. Okey, sebenarnya banyak lagi yang ingin saya kongsikan, tapi masa mencemburui kita sebenarnya. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Nur Khalid, dan juga kepada Muhammad Airi kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Tapi satu yang Prof kena janjilah, bahawa Prof akan datang lagi ke ruang bicara ini, kerana saya nak bercakap tentang saya ni pun anak cikgu sebenarnya. Bapa dan mak adalah bekas guru dulu. Jadi mungkin kita ingin melihat nilai-nilai seorang guru itu sendiri sebenarnya boleh memberikan impak ataupun kesan yang cukup mendalam kepada generasi muda yang sedia ada sekarang ini. Itu yang ingin kita bincangkan. InsyaAllah boleh. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita masih lagi sedang menghadapi pandemik COVID-19, dan jangan lupa pesanan yang selalu kami sampaikan kepada anda. Jagalah SOP yang telah pun ditetapkan, dan jangan lupa kita jaga kita jaga keluarga kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Terima kasih.